UniKL, kita datang. UniKL, kita terbilang. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, UniKL, wow, UniKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi untuk berisi selama jiwa. Dikandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, UniKL, wow, UniKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, wow, UniKL, wow, UniKL, wow. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada para penonton, adik-adik, ibu bapa. Selamat datang ke rancangan Meet Us Real Time, satu program talk show yang membincangkan trends terkini dalam industri IT dan juga program-program bachelors yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute of Information Technology atau lebih dikenali sebagai UniKL MIIT. Okey, topik kita pada hari ini adalah Grab Your Future with Internet of Things, di mana kita akan membincangkan demand masa kini dan juga masa depan dalam kejuruteraan teknologi, khususnya dalam bidang Internet of Things dan juga peluang pekerjaan dalam bidang ini. Okey, nama saya Hana binti Sofian, moderator rancangan hari ini. Saya seorang pensyarah di Universiti Kuala Lumpur Malaysia Institute of Information Technology atau lebih dikenali sebagai UniKL MIT. Sudah masuk 12 tahun, okay, agak lama juga. Okay, sebelum menyertai UniKL sebagai seorang pensyarah, saya juga pernah bekerja di industri mengenai printed circuit board atau PCB untuk indoor air conditioning. Saya juga berpeluang mendapat lebihan dalam bidang ini di Jepun selama 2 bulan. Okay, saya juga berpeluang mengikuti kursus mengajar di United Kingdom, tajaan MARA dan British Aerospace selama 19 sebelum menjadi pensyarah di Universiti Kuala Lumpur. Okey, bersama saya hari ini juga panel istimewa iaitu speaker kita dan juga merupakan sepupu saya, Dr. Megat Nurul Azmi bin Megat Muhammad Noor, Senior Lecturer Computer Engineering Technology Section, dan panel industri alumni Encik Safwan Hakim bin Yaakob, IoT Software Engineer, dan panel student kita saudara Muhammad Afiq bin Rosli daripada Bachelor IoT. Okey, hello semua dan apa khabar? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama UniKL MIT dalam rancangan ini.
Okay, kita mulakan dengan sesi memperkenalkan diri oleh speaker dan para panel kita. Okay, kita mulakan dengan Dr. Megat. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Saya Megat Nurul Azmi, berasal dari Perak. Okay, bachelor, memperolehi degree in Bachelor of Electronics Engineering di Kagoshima, Japan. Kemudian Master in IT di Open University, kemudian PhD di UM. Okay. Ya. Kemudian saya telah berkhidmat dengan UniKL di section Computer Engineering Technology selama 10 tahun. Selamat berkenan. Okey, terima kasih Dr. Megat. Seterusnya kita mempersilakan alumni kita, Encik Safwan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Safwan Hakim. Saya bekerja sebagai software engineer dan baru berada dalam industri ini selama 4 hingga 5 tahun lah. Okay. So sekarang ni saya bekerja dekat syarikat payment gateway iaitu Razer Merchant Services, dan saya juga bekerja part-time trainer, part-time IoT trainer under Tertiary Courses Malaysia. Okey, terima kasih Encik Safwan. Okay, seterusnya kita mempersilakan student di IoT kita, Muhammad Afiq. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Rosli. Saya student semester 2 dalam Bachelor Internet of Things. Previously, this is saya punya my new course belajar, sebab sebelum ni saya course lain, diploma lain, degree pun degree lain. So yeah, this is my first time. Okay, that's all. Okay. Sekarang sekejap ya.
Penuh kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. UniKL, kita datang. UniKL, kita terbilang. Saudara Afiq. Okay, para penonton, seperti yang anda sedia maklum, dengan adanya perintah kawalan pergerakan, kami bekerja dari rumah. So, tim teknikal kami memang berusaha untuk memastikan rancangan yang lancar pada hari ini. Tetapi jika ada sebarang gangguan teknikal, kami mohon maaf. Okey, Dr. Megat, mungkin tak perasan Internet of Things memainkan peranan yang penting dalam keadaan dalam kehidupan kita. Okey. Aplikasi Internet of Things juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pandangan Dr. Megat mengenai ini? Terima kasih kepada moderator untuk soalan tersebut. So, Internet of Things, bila kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, Internet of barangan. So, maksudnya internet, sebelum ni internet yang devices ataupun equipment yang connected pada internet adalah komputer. Komputer saja yang connected pada internet. Kemudian wujudlah handphone untuk connect dengan komputer, dan selepas tu apa saja boleh connected. So dibayangkan hingga baju kita pun boleh connect pada internet. Kereta, apa-apa saja, barang, dinamakan barang, things kan. Cuma perkara tu mungkin masih lagi belum berlaku di Malaysia lah, kerana mungkin Malaysia masih lagi sebuah negara membangun. Tapi tanpa kita boleh elakkan ataupun kita tanpa kita boleh deny yang semua manusia di dunia ni connected pada internet atau dipanggil Internet of Human. Contohnya kenapa? Melalui apa? Melalui handphone. So kita sebenarnya adalah jadi the things ataupun human. So bukan kenapa? Sebab kalau kita sebut Internet of Things, connected to internet adalah devices yang connected to internet mungkinlah terdiri daripada Raspberry Pi ataupun Arduino ke kan, ataupun device-device yang kecil, sensor-sensor yang kecil yang boleh digunakan untuk untuk mengumpul
data-data surrounding data kan. Tapi sebenarnya dalam handphone kita ni ada banyak pelbagai jenis sensor. Dan data-data itu yang dikutip itu adalah menjurus melibatkan kepada human kita. So mau tak mau memang ia berkait rapat dengan kehidupan kita. Dan device tu adalah benda yang dicipta untuk mengutip data yang berkaitan dengan kita, dan data tu sebenarnya yang byproduct ataupun mineral yang berguna, yang bernilai sebenarnya. So kita patut fokus pada data. Dan tambahan lagi pada COVID-19 pada waktu ini, ia menjadi lebih jelas bahawasanya Internet of Things ni sangat-sangat memberi kesan, impact yang besar pada kehidupan seharian kita dan untuk kemajuan di masa depan. Itu saya punya pendapat lah. Terima kasih. Okey, lagi nak tanya ni, apakah di antara prospek pekerjaan dalam bidang Internet of Things? Okey, prospek pekerjaan. So mungkinlah saya boleh bagi sedikit contoh ataupun cadangan. Tapi saya rasa Encik Safwan mungkin lebih nampak dengan lebih jelas apa dia potensi-potensinya, pasal dia yang sebenarnya ada ilmu dalam IoT dan dia yang berada di dalam industri. Cuma mungkin saya boleh bagi sedikit pendapat lah. Sebab Internet of Things melibatkan satu ekosistem daripada devices dan sensor, dan kemudian device itu dia connect ke internet melalui internet connection. Kemudian dia kena melalui IoT platform yang mengawal selia internet devices, IoT devices. Sebab kita jangkakan internet IoT devices bukan sahaja connect 1, 2, 3 je. Kalau macam dalam unit KL kita belajar, kita mungkin gunakan Raspberry Pi 1, 2, 3 biji. Tapi sebenarnya dia melibatkan berbilion. Satu negara tu mungkin ada jutaan devices yang connected pada internet. Kalau negara yang besar, mungkin satu negara tu memiliki 2 atau 5 bilion. Dia lebih ramai daripada manusia. Manusia mungkin 5 bilion, tapi devices mungkin lebih betul, mungkin beratus bilion devices. Dan dia kena melalui kawal selia internet IoT platform. Kemudian aplikasi daripada tu data akan dikumpul dan data itu akan digunakan dalam bentuk aplikasi ataupun disimpan dalam database. So banyak di situ, dia punya ekosistem yang luas memberikan banyak peluang pekerjaan di mana mungkin awak boleh jadi engineer yang deploy di hardware kan. Awak kena set up dia punya hardware itu at the field. Mungkin awak ada projek mungkin berkaitan dengan smart agriculture. So mungkin awak smart agriculture maksudnya kawasan pertanian yang besar lah, bukan sekakang kera kan. Dia kawasan yang besar di mana untuk mengoptimumkan cost profit, kita tak perlu bergantung kepada tenaga manusia ataupun secara manual untuk mengawal selia kawasan pertanian tu. So kita memerlukan bantuan devices untuk membantu mengumpul data. Daripada data itu dia boleh buat action untuk membuat keputusan dan pemantauan dan reaction on the data that been gathered. Okay, itu adalah satu contoh pekerjaan. Dan untuk membina application di mana sebab kita negara yang memanggung tidaklah maju, kita tak mampu untuk membina hardware. So kita punya innovation bukan tertumpu pada hardware. Sebab innovation pada hardware sangat lambat dan sangat susah sebab kita tak berupaya, kita ada upaya itu. Tapi innovation bertumpu pada software development. So di situ maksud dia peluang pekerjaan di Malaysia adalah lebih tertumpu pada pembangunan application berdasarkan pada use cases. Contohnya tadi use cases pada agriculture ke smart city ke kan. So itu saya rasa mungkin Safwan Hakim boleh jelaskan dengan lebih detail lah. Okay, terima kasih. Okay, sekarang boleh Cik Safwan menerangkan sedikit sebanyak tentang pekerjaan sebagai IoT software engineer. Okay. So sebenarnya peranan saya dalam company itu adalah
membantu syarikat itu melaksanakan beberapa projek yang berkaitan dengan payment gateway. Seperti offline payment, online, lepas tu ada QR payment, dan yang terkini kita ada bina wallet to wallet payment yang telah di-launchkan di Singapura. Lepas tu pada masa yang sama juga saya ada buat part time mengajar IoT di beberapa institut universiti, dan pernah mengadakan kursus IoT ni dekat UUM Sitop, dekat MSU, lepas tu dekat UNICARE pun pernah juga sekali. Lepas tu saya juga ada mengadakan online class mengajar student-student dan juga guide mereka untuk membina projek IoT. Lepas tu juga ada buat online class dalam bahasa Melayu. Ini adalah under syarikat Planet Mahir seperti Udemy, tapi dia dalam bahasa Melayu. So selain itu juga saya ada buat freelance di beberapa syarikat startup untuk mendigitalizekan bisnes mereka dan membantu meningkatkan pendapatan syarikat tersebut dengan membina website, e-commerce dan juga beberapa in-house system. Okay, so kenapa saya pilih IoT ni? Sebenarnya saya tahu tentang IoT ni daripada Dr. Megat sendiri. Beliau lah yang introduce IoT dekat saya. So pada mula ni saya rasa macam menarik sebab ia merupakan teknologi yang baru. So kalau saya belajar teknologi ni, at least bila saya dah grad, at least saya ada something yang tak ramai orang ada. So time tu saya juga telah diberi satu task untuk menyiapkan saya punya final project iaitu tajuk dia saya buat smart pill box ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah ubat kotak pintar di mana sistem tu dia boleh alert patient bila waktunya untuk makan ubat. Lepas tu dia akan simpan semua data tu dalam database dan data tu dia akan terus hantar ke doktor untuk monitor patient diorang dari jarak jauh lah. So pendek cerita dia, lepas saya dah berjaya siapkan FYP, so situlah lahirnya passion saya tentang IoT. So di mana sepanjang masa saya buat FYP tersebut, saya rasa seronok dan saya tidak sangka yang saya boleh capai benda ni. So lepas saya dah habis graduation, saya dapati bahawa peluang pekerjaan IoT ni masih tidak banyak. Walaupun kalau ada pun dia mesti yang nak dah ada experience So untuk yang jawatan fresh grad ni belum ada lagi pada masa tu. So lepas tu saya decide untuk join intern di sebuah syarikat Bumi Putra. So di mana syarikat tu dia banyak buat application, buat mobile app untuk badan-badan kerajaan So di situlah bermulanya kerjaya saya sebagai software engineer full time dan juga part time untuk buat projek IoT sebenarnya degree awak bukan dalam IoT kan? Bukan. Degree awak dalam BCE, Bachelor of Computer Engineering, betul tak? Yes, betul. Kenapa awak pilih IoT instead of ada awak ni punya degree in Computer Engineering? Kenapa saya pilih IoT ni? Sebab saya nampak ni IoT ni dia benda baru lah. Dia merupakan satu teknologi yang baru. So kalau ikutkan macam bidang computer engineering ni dia sangat meluas. Sebab dia cover hardware, ada cover pasal circuit, pasal software sikit pun ada, development, PHP, pasal ada sentuh sikit pasal network. So basically dia ada kesemua elemen-elemen dalam dunia IT lah. So masa penghujung study tu bila Dr. Megat introduce saya pasal IoT, so situlah saya nampak benda tu macam menarik lah. Dia gabungan antara ilmu-ilmu yang kita belajar dalam Bachelor Computer Engineering boleh dipraktikkan dalam teknologi IoT ni. Tapi bila bekerja dekat company tu, dia ada hardware dengan software atau more kepada software? Dia hardware dia pun ada juga, tapi macam peranan saya lebih kepada software lah. Buat dia punya software development dia. Apa aktiviti harian yang Encik Safwan lakukan kebiasaan dia lah berkenaan dengan kerjaya dalam bidang IoT? Kalau ikutkan aktiviti harian saya yang terkini, pada waktu siang, weekdays, saya akan buat saya punya kerja lah di Razer, seperti menghadiri meeting, develop new system, lepas tu ada buat bug fixing lah untuk current system. Dan pada waktu malam pula ada kala saya akan mengajar student
guide diorang buat projek IoT under Klazi.my, iaitu sebuah platform online tutoring. Lepas tu saya akan buat saya punya kerja-kerja freelance saya lah. So boleh katakan sepanjang video memang saya agak busy lah, siang dan malam. So pada waktu lapang saya adalah buat projek IoT, iaitu macam sekarang ni saya ada buat projek Smart House System. Di mana sistem tu dia ada basic feature saja untuk keselamatan di rumah, seperti CCTV, lepas tu ada temperature monitoring, lepas tu yang paling best dia ada azan speaker. So bila dah masuk waktu azan, rumah tu dia akan keluarkan bunyi azan tersebut lah. Satu rumah kena semayang Tu makan sayang. So lebih senang lah kita nak bangun subuh. Okey, apakah di antara trend masa kini dalam bidang Internet of Things? Okey, kalau nak tengok trend sekarang ni ada banyak tau. Tapi yang paling utama sekali yang kita boleh lihat adalah gabungan antara AI dan juga IoT. Okey, kalau dulu IoT ni trend daripada 2-3 tahun lepas je. Masa tu kita nampak banyak tentang topik-topik pasal IoT. Lepas tu ada banyak workshop, lepas tu banyak event pasal IoT. So sekarang ni trend dia adalah AI, Artificial Intelligence. Kenapa? Sebab ramai bisnes-bisnes dekat luar sana, mereka lebih perlukan AI untuk membuat prediction tentang syarikat mereka. Untuk mengautomasikan operation mereka dan juga untuk analyse data-data customer mereka supaya mereka dapat predict sales dan juga trend yang akan datang. So seperti yang kita tahu ni, IoT ni dia seperti badan manusia. Okey, ada tangan, ada deria, lepas tu boleh bergerak mengikut arahan yang telah ditetapkan. AI pula dia seperti otak manusia. Dia ada intelligence. So bila gabungan IoT dan juga AI ni adalah untuk improvekan automation process dan dapat meningkatkan high performance lah. So cost untuk develop pun akan menjadi lebih rendah dan ia juga akan mengurangkan pembaziran. So gabungan IoT dan AI ni juga dikenali sebagai Artificial IoT. So dia nama baru lah. Artificial IoT yang baru lah ni. Yeah. So tak pernah dengar. So sebagai contohnya saya pakai contoh saya punya smart system lah. Okay. So dalam rumah tu ada sensor lah, dia boleh detect temperature, ada CCTV, and then boleh kawal lampu dan sebagainya. Okay, itu adalah IoT saja. So kalau kita tambah dengan AI, rumah tu dia boleh predict dan kenal kita punya rutin harian kita kat rumah. Contoh kita bangun pagi, AI tu dia boleh tahu kita bangun pukul berapa, lepas tu apa action dia akan buat. Dia akan terus masak breakfast untuk kita ke kan, ataupun dia terus buka radio pagi. So AI tu juga dia boleh tahu kita punya makanan harian kita dan dia akan terus displaykan kita punya nutrition value. So dari situ kita boleh tahu kita ni sihat ke tidak, kita punya mental health issue okey ke tidak. So senang cerita ni AI ni macam kita punya pasangan lah. Dia dah kenal kita, dia dah tahu kita suka makan apa, bangun pukul berapa, keluar rumah pukul berapa. So in case kalau ada emergency ke dalam rumah kan, macam ada hilang barang ke, pecah rumah ataupun ada kebakaran. So AI tu dia boleh siap detect and then dia boleh terus alert pada pihak berkuasa lah. So itu adalah salah satu trend dia. Trend yang lain pula kita nampak sekarang ni ada banyak smart gadget yang dihasilkan pada tahun ini. Okey, seperti smartwatch, smart glasses, smart mirror. So bila dah ada banyak smart gadget ni, secara langsung kita akan terdedah dengan cyber attack. Okay, dan cyber attack dalam IoT ni sebenarnya lebih bahaya sebab dia akan attack sekali dengan hardware. So maknanya hacker tu dia boleh control dengan hardware sekali. Okay. So jadi syarikat-syarikat besar sekarang seperti Amazon, Apple dan juga Google, mereka adalah merupakan supplier yang banyak mengeluarkan smart gadget ni. So diorang sekarang tengah lebih fokus untuk improvekan security, cyber security smart gadget ni. Supaya data-data personal customer mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Okey. Okey, terima kasih Encik Safwan. Okay, sekarang kita pergi kepada Muhammad Afiq. Okay, sebagai seorang pelajar, boleh tak saudara Muhammad Afiq menceritakan pengalaman belajar di UniKL MIT? Okay.
Pengalaman belajar dekat UKL MIT ni bagi saya mencabar dia, menarik pun ada. Kalau dalam segi mencabar dia, seperti yang kita tahu sekarang waktu pandemik COVID-19, so belajar kat rumah. So mencabar dia banyak halangan lah, maksud dia banyak benda yang berlaku kat rumah lah. So macam kadang fokus, kadang tak fokus. Kalau menariknya bagi saya dapat belajar benda baru, software baru untuk buat sesuatu subjek. Lepas tu dapat kawan-kawan pun supporting, bantu lecturer pun bantu saya sebab saya kan student baru lagi, so tak tahu sangat pasal IoT. So dekat situ bagi saya menarik lah. Itulah. Okay. Sekarang ni mengapa saudara Afiq tertarik untuk memilih untuk menyambung pelajaran dalam bidang Internet of Things di UKL MIT? Okay, mengapa milih? Sebenarnya kenapa pilih? Saya sebenarnya daripada dulu memang minat bidang komputer ni, terutama dalam programming. So waktu diploma saya tak dapat menyambung pelajaran dalam programming ni. So waktu degree ni saya decide untuk kejar balik lah impian saya untuk belajar programming ni. So saya tengok dekat UKL ni ada course baru iaitu Internet of Things. So saya berbincang dengan parents saya, so diorang cakap why not try. So saya try lah benda baru ni. Itu yang buat saya minat. Sekarang ni saya pun dah ada beberapa minat dengan beberapa software yang saya belajar, software baru. Seperti database, nak buat database, Python. Itu software tu yang bagi saya minat buat sekarang ni. Sebab kita boleh kita boleh comment dekat Python atau database melalui kod je. Itu je lah. Okay, terima kasih Muhammad Afiq. Okay, para penonton, kita telah pun mendengar dari panel kita sedikit sebanyak mengenai prospek pekerjaan dalam bidang Internet of Things. Okay, Dr. Megat dan Cik Safwan juga telah menerangkan mengenai pekerjaan mereka dalam bidang Internet of Things. So, apa kata kita melihat satu video mengenai kemudahan-kemudahan yang diperolehi jika mendaftar masuk di UKL MIT. Okay, selamat kembali para penonton. Okay, sekarang saya nak menceritakan sedikit tentang program IoT atau Internet of Things. Okay, program ni adalah salah satu program baru yang ditawarkan di UKL MIT. Okay, nama program Bachelor of Information Technology with Honours in Internet of Things. Okay, first launch September 2020, tahun lepas. Okay, duration of studies 3 years 4 months. Okay, so kita akan tawarkan 4 certificate, professional certificate which is rapid minor machine learning professional, and then the second one rapid minor application and use case professional, the third one Tableau desktop specialist, and the last one Python for big data analytics. Okay, untuk proses ni career dia agak banyak juga based daripada kalau kita dengar daripada Encik Safwan bagi dengan dengan Dr. Megat. So career prospect untuk program adalah
So contohnya IoT developer. So sudah akan pergi ke arah IoT developer, IoT architect, IoT engineer, IoT development engineer, IoT consultant, data engineer, data analyst, data scientist, data service engineer. Okey, contoh yang student boleh course ni yang kita boleh offer lah untuk kerjakan kalau lepas awak graduate. Muhammad Afiq. Okey, sekarang so kita kembali kepada Dr. Megat tentang program Bachelor IoT. Ini expertise ni. Okay, boleh Dr. Megat ceritakan course subjek atau skill atau apa saja yang diperlukan seseorang pelajar untuk menjadikan seorang IoT graduate yang berjaya? First question. Ada banyak soalan nak tanya. Subjek-subjek yang Dia offer. kemahiran lah yang diperlukan yang bakal di pelajar BIoT belajar lah. So saya rasa saya mungkin tunjuk sedikit lah. Mungkin cakap saja mungkin tak nampak. Okey, saya tunjuk sikit contoh mungkin share screen boleh? Boleh share screen ya. Share screen. Oh, tak boleh share. Tak boleh? Okey, tak boleh. Kadang-kadang tak boleh. Ni laptop lama. Oh. Kena experience kan? Okey. Laptop zaman tak kaduk kan. Okey. Okey, saya tunjuk sikit ini contohnya. Dapat juga. Okey. Nampak kan? Contohnya okey macam ni. Macam ni ya. Okey, ini Azure, Microsoft Azure. So ini cloud computing. Kita ada offer subjek cloud computing. So ini maksudnya awak mungkin awak akan diajar untuk dalam kes ni awak akan create VM, VM Linux ataupun VM CentOS. So awak create VM. Lepas tu awak dapat public IP. So dia cakap pasal IP address ni, awak set port number, awak set inbound port kan, access. So ini ada berkaitan dengan networking. So cloud computing awak akan belajar, networking pun awak dah belajar. Okay. Kemudian bila awak nak access remotely, awak nak sekarang ni awak punya virtual machine ni berada di cloud di Microsoft Azure, mungkin dekat US kat Dallas kan. So awak nak access masuk. So awak pakai remote access contohnya ni. So ini awak akan belajar, awak tulis SSH kan, SSH use Node-RED apa kan, add kan. So awak akan access ini, maksudnya awak kena ada kemahiran berkaitan dengan Linux System Administration. So awak belajar Linux. Kita ada offer 2 sub-syllabus Linux subject. So awak akan dapat kemahiran Linux untuk awak boleh masuk ke dalam VM Linux ini. Saya run VM Linux Ubuntu. Dan awak configure macam mana nak install Node-RED dalam awaknya VM Linux. So awak akan install. So once awak akan install, awak akan dapat maksudnya awak kena kemahiran Linux saja dulu. Then awak boleh run Node-RED. Okay, contohnya ni Node-RED. So ini Safwan memang mahir lah ni. Dia dah mahir lah. Dia dah advanced dah. Okay, so Node-RED ni adalah Rapid Application Development. So yang saya cakap ni, awak punya innovation yang lebih tertumpu di software development. So innovation di hardware sangat slow. So innovation kita berada di software layer. Okay. So sini awak perlu belajar, mungkin sini awak perlu tahulah JavaScript. Contohnya sini kan, sini JavaScript. So awak akan belajar JavaScript, then awak akan belajar macam mana nak guna Node-RED ni untuk deploy application. Then selepas tu awak nak hantar sensor. Contohnya sini kan, ni temperature. Sini ada awak dapat kan ni temperature. Sorry saya tak tulis temperature, pressure kan. So data ni dapat daripada devices. Ini yang misalnya data yang tiba di cloud ni diterima daripada sensor. So awak akan ada diajar untuk memperoleh contohnya ini Raspberry Pi.
So device tak semestinya daripada Raspberry Pi lah. Mungkin Arduino ke, Node MCU ke, ada banyak device lah, Node Red ke, device yang run pada spektrum Zigbee ke, wireless communication LoRaWAN ke kan. So awak sini awak kena tahu ini Linux. Okay, bila then awak run, awak install Node Red dalam Linux. Then awak ni sensor dia, saya pakai sensor virtual. Ini sensor dia, temperature, humidity. Dia hantar daripada Raspberry Pi, dia hantar ke cloud melalui IBM Watson IoT. So dia ada orang tengah ni yang saya katakan IoT platform yang akan manage devices yang mungkin beribu-ribu juta devices connected ke cloud melalui IoT platform. Dia akan manage devices ni kan, dia akan dihantar, then awak configure ni supaya dihantar. Ini dihantar ke, ini adalah platform IoT platform, then dihantar ke sini, then awak display dia. So awak akan belajar lah Raspberry Pi, macam mana nak guna Raspberry Pi, macam mana nak connect sensor, dan macam mana nak configure dia supaya boleh connect ke internet, dan macam mana awak nak buat supaya data tu display kat sini. So bila display di sini, so itu adalah ekosistem yang untuk memperolehi data. Macam saya cakap, data adalah byproduct IoT yang paling penting. Sebab dari data tu awak boleh buat prediction kan, awak boleh buat action based on whatever intention. Whatever intention of data yang awak nak collect. So di IBM, contohnya di IBM Cloud pun ada juga. Sini dia ada banyak cloud services, ada banyak. Dalam kes ni machine learning pun ada. Dalam kes ni awak buat data science. Okay, ni data ni awak dapat daripada ni apa ni? Ini quality data. So, awak buat programming pakai Python, Python mungkin seperti Adik minat Python lah. So Adik mungkin nanti boleh belajar untuk bina based on data tu awak akan display, buat analisis. Kat sini contohnya awak tahu di mana datang dia, dan ni pada Los Angeles data ni kan. Ini daripada dia punya descriptive analysis, mean standard deviation apa semua tu. Lepas tu awak boleh tahu location, awak boleh plot dia punya ni yearly punya data, quality kan. Dia ni ada awak boleh plot pasal ada dia punya node ada banyak. Point of sensor ada banyak, so awak boleh plot semua. Ini real time sir. Ini real time lah. Ini toy data. Toy data. Okay. So dan ini daily punya data kan. So dari sini awak boleh buat interpretation lah. Tapi ini is not smart yet. Kalau awak nak smart, awak kena guna machine learning untuk buat prediction. So dia akan itu available kat sini. Maksudnya awak sebenarnya tak perlu sangat nak tahu in detail. Awak just pakai services yang ada kat cloud untuk buat machine learning ke prediction ke kan. So tu contoh-contoh lah menjawab soalan ni. Harap boleh menjawab sedikit soalan ni. Ini software yang dia akan belajar nantilah. Yalah, ini ada banyak kita boleh buat, kita boleh belajar. Okey, soalan yang kedua doktor. Ya. Okey, pada pandangan Dr. Megat, kenapa para pelajar digalakkan melanjutkan pelajaran dalam program Bachelor in Information Technology with Honours in Internet of Things di UniKLM IIT? Mungkin ada banyak lah sebab trend terkini kan. IoT, Bachelor IoT, semula universiti mula cuba nak mendapatkan pelajar-pelajar baru dalam kursus trend terkini. Cuma saya rasa sebab UniKL dikatakan sebagai pelopor kepada konsep TVET kan, high TVET. So UniKL dia punya kursus dia punya syllabus dia banyak yang berdasarkan pada peratusan 60% hands-on coursework dan 40% based on theory. Ada juga syllabus, contohnya macam syllabus yang saya ajar, cloud computing, Linux system admin, ada situ course dan berapa subjek lagi yang 100% berdasarkan kepada coursework, maksudnya berdasarkan kepada practical. Dia tak ada exam.
Setengah student mungkin yang mungkin tak berapa kuat dalam mungkin tak berapa suka lah kan final exam kan, buat teori kan, malai baca ke kan. Mungkin yang suka godek-godek kan, lebih menjurus tendensi dia lebih kepada suka hands on kan. So maksudnya lagipun saya percaya hands on lebih memberi kefahaman yang kuat kepada pelajar. So situ kekuatan Universiti Kuala Lumpur sebab hands on maksud dia awak dilatih dengan hands on dan awak juga akan melalui assessment dengan hands on test. So tak ada final exam. Okay. So situ kekuatan Uni KL. Saya rasa student sebab student kita mungkin dari kalangan student yang mungkin 10A semua pergi overseas atau 10A mungkin pergi ke UM ke kan. Kita punya student kebanyakannya mungkin majority lah lebih kurang moderate lah yang average ke student kan. So saya rasa student ni lebih mudah memperolehi kefahaman kan melalui hands on. Dan itu kekuatan Universiti Kuala Lumpur. Dan saya rasa lebih menarik belajar hands on. Saya suka mengajar hands on daripada teori lecture. Okay. Terima kasih. Terima kasih Dr. Megat. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Boleh tak Dr. Megat Nur Azmi menceritakan tentang collaboration dengan Okinawa, Jepun? Collaboration tu dia berkaitan dengan telco. Telco. So dia lebih kepada software defined, dia lebih kepada networking. Software defined network. So software defined network maksud dia networking contohnya kalau belajar networking tu student ni belajar networking. Student kita akan belajar network, tapi cuma yang student IT akan belajar fundamental network. Student yang lebih advanced maksudnya dia akan belajar student yang khusus bachelor networking system, dia akan belajar dengan lebih terperinci, lebih detail kan. Tapi dia lebih menjurus dalam menggunakan hardware yang specific vendor. So dia lebih menggunakan Cisco kan. Kalau software defined network ni dia vendor agnostic dia panggil. Vendor maksud dia kalau kita beli satu devices network Cisco, katakan firewall ke ataupun kita beli router. So dia punya software stack dia memang dah ada tu. Dia ada hardware, dia ada control layer, dia ada software layer kan. So semua tu dah dibina oleh Cisco. So kita just configure. Student cuma tak perlu kekuatan programming, tapi sebenarnya saya rasa masih lagi student perlukan kekuatan programming, terutamanya dalam networking Python. Okay. Sistem admin pun masih perlu. Cuma bila pelajar tu lebih kepada configuration dia, so dia mungkin kurang tendensi untuk memperoleh kemahiran programming. Tapi kalau you cakap software defined network, maksud dia you ada control pada hardware tu. Dan awak boleh bina sendiri punya application stack tu. Control stack tu mungkin kita boleh pakai open source punya control punya layer, dan kita develop application yang berkaitan dengan network. Contohnya kita bina firewall sendiri, kita boleh bina router sendiri, dan kita boleh bina virtual network. Maksudnya network yang dalam bentuk virtual, bukan pada hardware tu saja. Itu collaboration saya dengan OL lah, dan juga dia ada buat 5G, dan sekarang dia pun ada juga yang ada buat event IoT itu open adalah 5G. Sekarang dia lebih fokus pada IoT lah. So event ada, dan sekarang mungkin sebab COVID kan, so kita buat event online lah. So ada opportunity untuk student ada diberi peluang. Kalau ikut kita ada sebelum ni memang kita buat event besar-besaran, memang pelajar-pelajar yang di-invite. Invite. Dia pun involve dalam event tu sekali. Okey. Terima kasih. Terima kasih Dr. Megat. Okey, dari pandangan Encik Safwan, bagaimanakah Internet of Things memainkan peranan yang penting di dunia hari ini dan juga pada masa akan datang, terutamanya dengan adanya pandemik COVID-19 ni? Okey. So dari pandangan saya, IoT ni dia tak dapat nak sembuh penyakit COVID-19 lah. Tapi IoT ni dia dapat membantu mencegah daripada terkena COVID-19. Bak kata pepatah, mencegah ni lebih baik daripada mengubati lah. Okay, so bila ada dia pandemik ni, okay, ramai orang telah sedar bahawa kita perlu mengurangkan interaction antara human to human. Okay, so it is time for us to digitalize our system.
Okay, so sekarang ni pun semua orang dah tahu scan QR code kan. Even orang-orang yang dah berumur pun dah ada smartphone, dah pandai scan QR code MySejahtera. QR code kan. So ini adalah first step untuk negara kita nak ke arah fasa IR 4.0. Ini merupakan langkah pertama lah. Baru langkah pertama nak ke arah IoT. So kalau nak ikutkan pendapat pakar-pakar IoT kat Malaysia ni, mereka mengatakan bahawa dekat Malaysia ni masih dalam fasa antara IR 2.0 dan juga 3.0. Tapi ada industri pun dah masuk ke fasa IR 4.0 lah. Tapi masih tidak ramai lah. So seperti yang kita tahu ni, COVID-19 ni dia senang berjangkit bila ada human to human interaction. So IoT ni dia dapat membantu dengan social distancing in human. Okay, so macam sekarang ni kita nak pergi kedai, kita kena scan QR code MySejahtera, cek suhu. So ini adalah IR 3.0. Okay, so kalau kita nak meng-IoT kan dia, kita boleh buat satu IoT system di mana dia ada face recognition. Sebenarnya sistem tu dia boleh kenal siapa kita duduk mana, IC kita punya personal info, and then dia juga boleh baca suhu kita dan boleh tahu exact location kita. Okay, so bila kita ada 3 data ni, okay, and then dia akan link ke database government. So saya rasa kita boleh tangani COVID-19 ni lebih efisien lah. Sebab data dia real time, and then mudah untuk kerajaan pantau kita punya pergerakan. Dan juga senang nak trace mana datang COVID-19 ni lah. Okay, so itu adalah untuk level government lah. So kalau untuk level industri pula, kalau di kilang, kita boleh buat projek IoT dengan memasang proximity sensor di setiap name tag pekerja-pekerja kilang. So maknanya bila pekerja tu, bila dia dah masuk bekerja, so dia kena pakai name tag dia lah. And then bila dia berinteraksi dengan pekerja lain, so sensor tu boleh tahu jarak antara dia dan juga orang lain. So maknanya bila dia dapat detect jarak tu bawah 1 meter, dia akan menghantar alert lah. So dekat sini pihak kilang pun of course dia dapat track data-data semua ni in real time. And jika salah seorang pekerja mereka terkena COVID-19, so sangat mudah untuk mereka track pergerakan tersebut. Dan cuma perlu buat swab test kepada orang yang dia interact sahaja. Dan juga location. Dan juga location mana yang dia pergi. So tak payahlah nak swab satu kilang, nak sanitize semua kilang sekali lah. So dari situ kita tahu dah boleh jimat kos dan juga lebih produktif lah untuk tangani COVID-19. So untuk in future pula, untuk community level kita, in future maybe bila kita dah ada banyak smart gadget kita pun dah advance kan. So kita boleh detect orang sekeliling kita ada expose dengan mana-mana penyakit ke tak. Contohnya macam kita pakai smart glass ke ataupun pakai smart watch, situ dia boleh nampak lah health condition orang tu. Ada simptom ke, ada sakit apa-apa ke. So lebih senang untuk kita nak communicate dengan orang lain tanpa perlu risau terkena COVID-19 lah. Tu final year project ni tu? Tu future project lah. Okay, sekarang saya nak tanya Rafiq. Okay? Ada yang berpendapat pengetahuan yang kita perolehi dari pengajian adalah hanya teori dan berbeza dari keperluan pekerjaan yang lebih hands-on. Bagaimana UDKL MIT membantu saudara Afiq dari kedua-dua segi, teori dan kemahiran teknikal hands-on? Okay, bagi pendapat saya, UKL banyak bantu saya dalam dua segi juga. Seperti banyak lecturer bagi notes untuk student faham. Okay. Tapi bagi saya lebih faham pada hands-on. So daripada menggunakan hands-on tu, so saya dapat figure apa yang masalah saya, mana yang saya lemah, mana yang saya okey dalam buat sesuatu software, dalam mengendali software tersebut. So dari situ saya dapat tahu apa saya punya level kemahiran dalam
menggunakan software-software tersebut. So dari segi note pula, kita sebagai student kena rajin lah baca notes daripada baca atau tengok notes daripada lecturer bagi. Kita banyak membantu juga untuk menyelesaikan satu tugas. Itulah. Okey, Muhammad Afiq belajar di UniCAD MIT kan? Apa yang best belajar di BIOT dan UniCAD MIT? Dia ambil course BIOT kat UniCAD MIT, apa yang best ni? So bagi saya, best bagi saya sebab saya baru lagi dalam course ni. So saya bestnya saya dapat explore software-software baru lah bagi saya. So bila explore tu, bila contoh saya buat satu software ni, macam selesaikan task yang lecturer bagi. So bila saya dapat selesaikan, so saya rasa macam best lah pakai software ni. Kiranya macam menarik minat saya untuk nak tahu lagi lebih lanjut pasal course BIOT ni, apa yang kita orang akan belajar di masa depan. Lepas tu lecturer dekat UniCAD ni pun banyak bantu saya sebab saya sikit banyak tak tahu pasal coding semua. So saya tanya diorang, so diorang bantu saya daripada saya tak tahu, so daripada saya faham. Kat sekolah pun tak belajar ni je? Kat sekolah tak belajar. So reason awak masuk UniCAD lah. Okay, saya ada lagi satu soalan untuk Safwan. Last soalan yang terakhir. Adakah demand untuk graduan dan expert dalam bidang Internet of Things di masa sekarang dan akan datang? Adakah demand? Demand tu of course ada. So kalau kita tengok market dekat Malaysia ni, sekarang ni dia lebih ke arah IR 3.0 lah. Di mana market sekarang ni banyak membina e-commerce, web application, mobile app. So kalau kita nak ke arah IR 4.0 ni, kita kena ada base yang kuat dulu. So kalau graduan sekarang ni, dia mesti kena ada kemahiran untuk membina web application ataupun mobile app. Kalau dia minat coding lah. Kalau dia tak minat coding, dia suka design, boleh jadi sebagai UI UX designer. Kalau suka analyze data, boleh jadi data scientist. And then kalau minat network, boleh jadi sysadmin. Kalau semua tu tak suka, tapi dia suka test dia suka tekan-tekan tu maknanya ada juga jawatan untuk dia sebagai QA tester lah. So kerja dia untuk test features, untuk cari bugs. So kesemua ni ada demand yang tinggi lah dan kena dengan market dengan sekarang. Okay, so untuk bidang IoT pula, saya lihat ramai graduan mereka hanya belajar IoT ni sekadar siapkan FYP saja. Mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu IoT ni dan kemahiran tersebut ke level industri lah. So rasa macam sayang lah kan, sebab ilmu dah ada tapi tak praktikan. So actually pekerjaan untuk bidang IoT ni sekarang dah banyak dah. Kalau kita tengok kat Google, tengok dekat Jobseek, dekat Indeed, banyak dah kilang-kilang international dan juga company startup diorang dah ada buat lah projek IoT ni. Cuma kena pandai explore sajalah. So demand yang kita nak sekarang ni adalah orang yang pandai dengan hardware IoT. Okay, dia boleh buat custom elektronik, mahir buat circuit board sendiri, boleh design hardware guna 3D printer. Sebab untuk software ni macam Dr. kata, boleh katakan dah ramai yang boleh lah. So sebab apa kita perlukan hardware skill ni, supaya kita boleh jadikan projek IoT ni sesuai untuk kita buat bisnes. Okey, sebagai contoh kalau kita buat projek FYP, guna Raspberry Pi, guna Arduino, lepas tu pakai jumper wire, pasang semua, ni siap sebuah prototype kan. Tapi prototype tu dia kurang sesuai kalau kita nak make it as a business. Sebab dia punya hardware design dia kurang menarik. Ada yang macam nampak besar, wire dia macam bersepah, ataupun dia punya casing dan hardware dia macam kurang menarik. Betul. Macam kita tengok smartphone kita ni, makin lama dia makin nipis. And then dia punya design dia pun kita tengok nampak macam lebih sharp, lebih edgy, lebih menarik. So actually untuk hardware ni memang ada demand tinggi lah untuk projek IoT ni. Tanpa hardware design ni
kita tak boleh buat bisnes untuk IoT ni. Okey, terima kasih. Syed Azwan. Okey, para penonton, masa pun mencuburi kita pada hari ini dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Meet Us Real Time. Hari ini selama 1 jam. Okey, Dr. Megat, ada kata-kata akhir untuk menggalakkan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam program Ijazah Bachelor of Information Technology with Honours in Internet of Things. Okay, terima kasih. Seperti yang saya cakap tadi, Internet of Things, so kita ada bukti kukuh lah daripada pakar dari industri kan, Cik Safwan. Dia mengatakan memang ada banyak demand. Demand di sana, dulu sana. Bukan saya cakap, ini pakar industri. So untuk memperolehi ilmu tu, saya yakin dengan kaedah hands on, learning by doing, learning through experience, itu cara yang paling baik lah. Mungkin ada yang mungkin dia bergantung pada individu kan, tapi pendapat saya individu ini cara yang terbaik dan dia juga memberi macam yang Cik Safwan cakap lah, dia rasa bila dia buat dan dapat buat dan bila benda tu berjalan dia rasa seronok kan, daripada baca buku tak dapat apa pun, tak dapat apa pun, dia just baca dan nothing, no physical, no tangible asset. Dia jawab soalan je lepas tu. Jawab soalan je kan. So ada tangible asset lah, benda yang tangible, dapat benda tu berhasil dan memang seronok. So itu saya rasa kaedah yang terbaik lah. So UniKL salah satu tempat yang mungkin pelajar boleh memperolehi kemahiran. Dan saya bangga dengan kejayaan anak diri saya. Okey, terima kasih Dr. Megat atas nasihat. Okey, Encik Safwan ada sebarang kata akhir dan nasihat kepada para pelajar yang meminati bidang Internet of Things dan apakah persediaan yang perlu untuk mencuburi bidang IoT? Okay, so nasihat saya pada pelajar yang nak cebur bidang IoT ni, yang pertama of course you kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar, lepas tu kena pandai jaga mental health lah. Sebab buat projek IoT ni dia bukan benda senang. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat circuit pun ada error. Kadang-kadang kita salah cocok pin, masa terbalik lah. Lepas tu nak buat dia punya coding pula ada error. Lepas tu check kat Google pun tak faham. Lepas tu dia akan ada rasa nak give up lah. So sebelum kita nak masuk bidang IoT ni, kita kena ada mindset yang error tu adalah normal. Error is your best friend, orang kata. So kalau masa belajar pun sama juga kan, awak pun mesti menghadapi situasi macam tu juga. Ni kalau kerja lagi-lagi lah sebab real time tu tak? Betul. Kalau kerja tu dia lagi tight lah sebab ada dia punya deadline. Ada orang management yang akan monitor kita punya kerja. Tu pressure dia lebih tinggi lah. So kalau kita nak buat something tu lepas tu dia tak edit, so first sekali jangan panik. Kita kena take a break, kena tenangkan minda, tenangkan diri. Lepas tu kita boleh buat solat ke kan, kita doa, minta petunjuk, minta memudahkan semua urusan. Dia nak main coding kan. Betul. Cuma ada satu hari tu memang suruh benda tak edit lah. Itu buat coding belum sikit lagi kan, sikit bakar ke apa ke. Itu betul juga. So kesihatan fizikal pun kena jagalah. Lepas tu barulah kita sambung buat kerja. And then kena banyak try and error sampailah jadi. Lagi tak edit tu jangan tidur. Lepas tu untuk student UniKL MIT, kalau join ke MIT ni, cubalah berguru dengan Dr. Megat ni. Sebab saya dulu merupakan seorang student yang agak problematik lah. Saya kamu tahu kot kan, saya tak datang kelas, assignment pun lambat hantar. Macam sebab tu kan, masalah mental juga lah tu. Dia masalah tak ada hala tuju. Dia tak fokus. So actually beliau lah yang nampak potensi diri saya dan telah membuka pintu saya tentang IoT. Dan dia lah yang telah berjaya mengubah saya menjadi orang yang berguna lah dalam masyarakat.
So orang kata Dr. Mukardim apa nampak garang lah, tegas kan. Tapi itu ada kebaikan lah untuk diri kita jugalah. So beliau lah yang banyak memberi inspirasi saya, dia lah mentor saya. Sampai sekarang pun saya still contact dengan beliau lah. So untuk graduan dekat luar sana pula yang sedang mencari pekerjaan, jangan risau. Sementara tu buatlah freelance untuk company kami startup. Okay? Kena bina portfolio anda. Kena bina portfolio, lepas tu kena kembangkan network. Find the right people lah. That can turn you to a better version of yourself. So last kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak UniKL kerana sudi menjemput saya untuk kongsi ilmu tentang IoT ni. So terima kasih kepada panel-panel kita, moderator dan juga penonton-penonton kita di FB Live. Saya punya keluarga, kawan-kawan saya, terima kasih lah kerana banyak support saya dan percaya kat saya sampai sekarang ni. Okay, terima kasih Cik Safwan. Okey, Saudara Rafiq, ada sebuah nasihat kepada para pelajar yang meminati bidang Internet of Things. So, awak dah semester 3 sekarang kan? Semester 2. Semester 2. Comel lah. Nasihat saya sikit sebanyak macam Cik Safwan lah. Kalau bab coding tu, korang kena kuatkan metode fizikal lah. Sebab error tu memang selalu terjadi kalau buat coding. Lepas tu, kalau yang pelajar yang luar sana yang tak tahu nak ambil course, nak sambung belajar apa, so why not korang try bidang Internet of Things ni. Sebab macam Cik Safwan cakap, dia punya skop dia besar, demand dia tinggi, so dekat situ korang dapat cari peluang pekerjaan lah dari situ. Okey, terima kasih Sir Rafiq. Okay, untuk pengetahuan para penonton, khususnya adik-adik yang meminati bidang Internet of Things, UniKL MIT, UniKL MIT menawarkan ijazah sarjana muda iaitu Bachelor of Information Technology with Honours Internet of Things. Pengambilan September 2021 dibuka sekarang. Okay, adik-adik boleh melayari www.miit.edu.my untuk memohon kursus yang ditawarkan. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kami kerana menyertai sesi ini. Terima kasih semua. Dan tidak dapat dilupakan kepada semua penonton yang menyertai sesi ini. Terima kasih banyak untuk masa anda. Kami berharap semua maklumat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekali kata, masa depan anda dalam bidang sistem komputer bermula di UniKL MIT. So, jom masuk UniKL MIT. Okay, stay at home and stay safe. Take care everyone and have a nice day. Okay, bye-bye. Okay. Jack it up.